Welcome back to Sketsa Seram. Dalam video kali ini, kita ada beberapa kisah mengenai lebuh raya ataupun highway. Saya pasti di antara kita semua mesti ada yang pernah mengalami beberapa kisah seram diganggu sewaktu berada di atas highway. Jom kita pergi ke cerita yang pertama. Kisah yang pertama ni daripada seorang sahabat saya sendiri yang bernama Jeffrey. Jeffrey ni merupakan seorang pemandu lori. Pada hari tersebut, dia mendapat satu panggilan daripada majikannya yang meminta dia untuk masuk bekerja bagi menggantikan shift kawan dia. Menurut Jeffrey, kawannya tu terpaksa bercuti sakit disebabkan terlibat dalam satu kemalangan kecil. Disebabkan tiada sesiapa yang dapat menggantikan shift kawannya, dia mengambil keputusan untuk bekerja pada hari tersebut. Sewaktu sampai di parking syarikat, Jeffrey membuat kerja seperti biasa. Dia masuk ke dalam lori, menghidupkan enjin dan mula pergi ke gudang untuk mengambil barang. Sewaktu sampai di gudang, Jeffrey membuat rutinnya seperti biasa. Dia pergi ke loading bay dan menunggu sehingga semua barang siap dimasukkan ke dalam lori. Sambil menunggu operator gudang memasukkan semua barang, Jeffrey buat perkara seperti biasalah sewaktu menunggu. Dia akan main phone macam biasa sehinggalah operator memaklumkan bahawa barang sudah pun siap diisi ke dalam lori. Selepas menunggu lebih kurang 30 minit, Jeffrey akhirnya dapat memulakan perjalanan. Pada waktu itu, jam menunjukkan lebih kurang pukul 5.40 petang. Pada waktu-waktu macam ni, faham-faham je lah keadaan jalan macam mana. Memang sesak lah sebab masing-masing sibuk untuk balik ke rumah. Menurut Jeffrey lagi, pada petang tu, pada pukul 6 petang barulah dia dapat masuk ke lebuh raya. Jeffrey mengatakan yang dia hanya dapat memandu lorinya mengikut had laju disebabkan keadaan jalan pada waktu itu agak sesak. Selepas lebih kurang 1 jam memandu, Jeffrey mengambil keputusan untuk berhenti di R&R Gua Tempurung disebabkan pada waktu itu dia ingin pergi ke tandas. Selepas masuk ke kawasan R&R tersebut, Jeffrey terus meletakkan lorinya di parking dan terus pergi ke tandas. Menurut cerita Jeffrey, keadaan di kawasan perhentian tersebut agak sunyi disebabkan pada hari tersebut ialah hari bekerja dan pada waktu itu hari sudah pun lewat petang. Selepas keluar daripada tandas, Jeffrey mengambil keputusan untuk berehat sebentar dekat dalam lorinya. Sambil-sambil duduk dekat dalam lori, dia mulalah dengar lagu untuk berehat sekejap. Sehinggalah lebih kurang 5 minit berada dekat dalam lori, dia mengambil keputusan untuk melelapkan mata sekejap. Dan sedang lena dia tidur dekat dalam lori, dia terdengar bunyi azan dan diselangi dengan bunyi ketukan tingkap lorinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia terjaga, dia dengar ada suara garau yang mengejutkannya. Jangan tidur sini, dah maghrib ni. Lepas dia dengar bunyi suara tu, dia terus bangun dan melihat ke kawasan sekeliling lori. Tapi yang peliknya, langsung tak ada orang yang duduk dekat dengan lori dia. Dalam masa yang sama, dia rasa agak pelik sebab tingkap lori dia tu agak tinggi dan susah untuk dicapai daripada luar. Tapi untuk sedapkan hati, dia cuma fikir yang orang yang menegur dia pada waktu itu dah tinggalkan lori dia. Dalam masa yang sama, dia tengok keadaan cuaca pada waktu tu dah mula gelap dan kawasan dekat perhentian tu dah mula ramai orang dan ada beberapa lori-lori kecil yang berniaga di kawasan tersebut. Sebelum dia nak mulakan semula perjalanan, dia mengambil keputusan untuk turun sekejap dan beli makanan di kawasan tersebut. Lepas dah selesai beli makanan, dia masuk semula ke dalam lori dan mulakan perjalanan. Menurut Jeffrey lagi, memang dah jadi kebiasaan dia sewaktu nak memulakan mana-mana perjalanan sekalipun, dia akan mulakan dengan bacaan bismillah dan juga ayat kursi. Selepas selesai membaca ayat kursi, dia terus memulakan perjalanan beredar daripada kawasan parking tersebut. Sewaktu dalam perjalanan nak keluar daripada kawasan rehat tu, dia melihat ke arah cermin pandang belakang dan pada waktu tu, dia terkejut sebab kawasan perhentian tersebut sunyi dan tak ada orang.
langsung tak sama dengan apa yang dia tengok tadi. Tapi disebabkan dia tak nak merasa takut sewaktu memandu, dia teruskan perjalanan sampailah dekat kawasan rehat yang seterusnya. Dia terus masuk ke kawasan rehat tersebut dan terus memeriksa makanan yang dia beli tadi. Dan yang peliknya, makanan yang dia beli tadi langsung tak ada. Apa yang ada dekat dalam plastik makanan yang dia beli tadi hanyalah ranting-ranting dan juga daun kering. Selepas daripada kejadian tersebut, Jeffrey mengatakan yang dia tak pernah lagi berhenti dekat kawasan R&R itu, dan kalau dia terdesak sekalipun, dia akan tahan sampailah dekat R&R yang seterusnya. So, itulah cerita yang pertama daripada Jeffrey. Apa yang saya tahu, kawasan R&R Gua Tempurung ataupun hentian Gua Tempurung ni memang agak sunyi dan juga kurang mendapat sambutan daripada pengguna-pengguna lebuh raya. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi ke cerita yang seterusnya. Cerita kedua ni mengenai satu rombongan sekolah. Cerita ini dihantar oleh Irfan, iaitu seorang pelajar sekolah menengah yang tinggal di selatan tanah air. Menurut Irfan, cerita ni terjadi sewaktu dia berada di tingkatan 4. Pada waktu tu, dia menyertai rombongan sekolah untuk pergi ke Terengganu. Menurutnya, pada waktu tu, dia dengan kawan-kawan dia memang happy lah. Yelah, budak sekolah menengah, dapat berjalan-jalan dengan kawan sekolah, memang enjoy lah waktu tu. Pada awal perjalanan, kita orang happy lah sambil berborak-borak, sambil bermain-main dekat dalam bas tu, bergurau dengan kawan-kawan. Selepas beberapa jam, pada waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Pada waktu tu, guru pengiring kita orang memaklumkan yang kita orang akan berhenti dekat kawasan R&R Perasing untuk menunaikan solat maghrib dan juga solat isyak. Pada waktu tu, kami jamak sajalah sebab kami dalam perjalanan yang jauh. Selepas masuk dekat kawasan R&R tersebut, kami masing-masing turun daripada bas dan terus menuju ke surau R&R. Dalam masa yang sama, ada jugalah beberapa kawan kita orang ni yang pergi ke toilet dahulu. Selepas selesai solat, guru pengiring kami memberitahu yang kami diberi masa lebih kurang 1 jam untuk berehat dan juga makan dekat kawasan tersebut. Tanpa berlengah lagi, kita orang terus pergi ke gerai-gerai yang ada di kawasan R&R tersebut untuk membeli makanan. Selepas selesai makan, pada waktu tu, kami ada lagi masa lebih kurang dalam 15 minit sebelum kami sambung perjalanan untuk ke Terengganu. Dalam masa yang sama, saya dah pesan dekat kawan-kawan yang saya nak pergi ke toilet sekejap. Bila sampai dekat kawasan toilet R&R tu, keadaan dekat dalam toilet tu agak sesak dengan pengunjung, sampaikan saya terpaksa beratur untuk masuk ke dalam toilet. Lepas saya keluar daripada tandas, saya terus pergi dekat meja di mana saya dengan kawan-kawan saya duduk makan tadi. Tapi pada waktu tu, saya tengok diorang dah tak ada dekat situ. Dalam masa yang sama, saya fikir mungkin diorang dah masuk dekat dalam bas. Tapi yang peliknya, bila saya sampai dekat kawasan parking, bas yang saya naik tadi dah tak ada dekat situ. Saya pusing-pusing dekat kawasan parking tu. Semua bas yang ada dekat situ bukan bas yang saya naik tadi. Waktu tu saya fikir yang saya dah kena tinggal lah dengan bas saya tu. Tapi dalam masa yang sama, saya agak marah lah sebab waktu tu takkan dah cikgu kita orang, tak kira berapa orang student dekat dalam bas tu, takkan dah tinggal je saya seorang-seorang dekat situ. Mujurlah waktu tu, kita orang dibenarkan untuk bawa handphone untuk pergi ke lawatan tu. Dalam keadaan yang agak takut pada waktu tu, saya telefon dah beberapa orang kawan saya yang ada dekat dalam bas. Tapi yang peliknya, dalam 2-3 orang yang saya telefon tu, semuanya tak angkat. Seolah-olah macam semua telefon yang saya call tu telah dimatikan. Dalam masa yang sama, saya pergilah dekat gerai dekat R&R tu sambil menunggu kod-kod lah kalau kawan saya telefon balik. Waktu saya duduk dekat situ, ada seorang makcik ni tegur, "Dek,
kena tinggal dengan bas ke? Waktu tu saya dah mula rasa pelik lah. Macam mana makcik ni tahu yang saya kena tinggal? Tak lama lepas tu, dia sambung lagi. Biasalah, kena tinggal bas tu selalu dah jadi dekat sini. Awak telefon lah kawan-kawan awak tu. Waktu tu saya dah mula rasa tak sedap hati. Macam ada sesuatu yang tak kena dengan makcik ni. Lepas beberapa minit, akhirnya saya dapat juga call kawan-kawan saya yang ada dekat dalam bas tu. Pada waktu tu, diorang kata diorang dah on the way untuk patah balik untuk ambil saya dekat RNR tu. Lepas lebih kurang dalam 1 jam saya duduk dekat situ, barulah bas yang saya naik tadi sampai dan ambil saya dekat RNR tu. Dan waktu saya melangkah masuk dekat dalam bas, waktu tu saya tengok muka cikgu-cikgu saya tu agak pucat dan reaksyen muka kawan yang duduk dekat sebelah seat saya pada waktu tu sangat-sangat pelik, seolah-olah dia berada dalam keadaan ketakutan. Bila saya dah duduk dekat seat saya semula, saya tanyalah dekat kawan-kawan saya tu, apa pasal korang tinggalkan aku? Korang tak nampak ke aku tak naik lagi? Kan tadi aku dah pesan aku nak pergi toilet. Asal kau tak cakap dengan cikgu? Waktu tu, diorang semua diam. Diorang tak cerita satu pun dekat saya. Apa yang diorang cakap, kau tunggulah nanti. Esok baru kita orang cerita. Lepas dah sampai dekat destinasi kita orang terus rehat sebab esok kita orang akan bangun pagi untuk memulakan aktiviti-aktiviti kita orang. Selepas bangun je pagi esoknya tu, bila dah bersiap, saya terus bertanya dekat kawan-kawan saya ni, apa yang jadi semalam? Asal semalam tak cerita dengan aku? Ceritalah sekarang. Pada waktu tu, barulah masing-masing buka mulut dan ceritakan apa yang terjadi pada malam semalam. Apa yang diorang cakap waktu tu, diorang dah nampak yang saya naik bas dan dah duduk dekat seat saya. Sebab itulah diorang teruskan perjalanan. Tapi sewaktu dalam perjalanan tu, diorang kata yang kelakuan saya pada waktu tu agak pelik dan saya lebih banyak berdiam daripada bercakap. Lepas dah beberapa minit, diorang dapat call daripada saya. Tapi yang peliknya, bila diorang pandang dekat arah saya cuma duduk diam dan hanya pandang dekat depan sahaja. Waktu tu, barulah saya tahu mungkin makcik yang tegur saya pada waktu tu, dia dah biasa dengan benda-benda yang macam ni. Lagipun macam yang semua orang tahu, kawasan RNR Perasing tu memang dah banyak cerita yang terjadi dekat situ. So guys, itulah cerita kedua daripada Irfan yang mengalami pengalaman ditinggalkan di kawasan RNR Perasing. Tak boleh bayanglah macam mana budak berumur 16 tahun ditinggalkan di kawasan RNR tersebut seorang diri. Mujurlah pada waktu tu, dia bawa turun telefon dia. Kalaulah dia tinggal phone dekat dalam bas, mungkin sampai esok baru dia orang sedar yang dia orang dah tersalah bawa orang. So, itu sahaja cerita untuk video malam ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat malam warga Sketsa Seram.